Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan hari Khamis, hari di mana Allah Subhanahu wa taala bagi kita rehat pun, esok orang nak cuti pun. Jadi ada di antara kita yang masih kerja, ada yang kita dah rehat, anak-anak dah duduk di rumah pun. Kalau riuh sikit hari ni, minta maaf sebab semua dah bercuti sekolah. Semua duduk di rumah. Tadika pun tak pergi tadika, semua tak ada kerja, tak ada kelas, maka havoc lah sikit, kita kata meriah kita kata. Maklumlah nak raya kan, raya Cina ni. Apa pun kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita seperti mana Coach Allen katakan tadi, kita dah sebenarnya dah pertemuan yang keempat, izin Allah SWT. Saya terima kasih banyak kepada Coach Allen dengan Coach Asriah kerana sudi menjemput saya sekali lagi. Bila apa tu Coach Allen dengan Coach Azia approach saya untuk buat perkara ni, saya rasa macam excited. Macam mana apa Coach Allen kata tadi lah, sebab kita dah lama sebenarnya dengar doa-doa daripada Al-Quran, tapi kita mungkin ada antara kita, termasuk saya sendiri pun kena murajaah balik, kena revise balik doa-doa daripada Allah SWT ni. Sebab dia doa yang datang daripada pencipta, tentu saja doa daripada pencipta itu adalah yang paling terbaik. Itu pegangan kita, keimanan kita bahawa apa yang diajar oleh Allah SWT itu walaupun ringkas, tetapi dia sangat bermakna. Kadang-kadang kita baca doa panjang-panjang pun, akhirnya mula-mula tangan angkat ke langit, makin turun, akhirnya hilang. Duduk atas, lala kita pun hilang sekali sebab kita tak faham apa yang didoa. Sedangkan apabila Allah SWT ajar doa, seperti mana juga Nabi dia SAW, dia ajar doa yang ringkas tapi padat, cukup bermakna sekali untuk kehidupan kita. Alhamdulillah, ini pertemuan yang keempat kita. Alhamdulillah, kita kata musim pertama lah. Macam bau bunyi macam excited sikit. Musim pertama kita ni, kita bersama-sama dah tadabbur dah. Doa awal kita cerita pasal ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang lurus. Sebab jalan yang lurus tu kita kena tahu jalan lurus yang mana. Kemudian Allah tidak menolak juga jalan yang lurus itu juga adalah dapat kebaikan dunia dan akhirat. Dan bila kita dah dapat hidayah, yang paling penting kita doa supaya hidayah itu jangan hilang. Jadi kita susun ikut aturan tu supaya kita dapat rasalah dia punya nikmat doa tu. Kita dapat hidayah, kita minta baik di dunia, baik di akhirat, dan kita minta bila dah dapat kebaikan dunia akhirat, mesti kebaikan dunia, mesti kita nak akhirat, dan kita tak nak nikmat ni hilang selama-lamanya. Jadi hari ini dalam keadaan kita berjalan ini, tentu sahaja ada ketika yang kita akan rasa down. Seperti mana kita katakan tadi, dalam kehidupan ada orang dah hidup sampai 60, 70, 80 tahun, dia boleh cerita kat kita bagaimana pengalaman hidup. Macam kita yang baru nak masuk 4 siri ni, saya yang nak baru 4 siri ni, baru nak belajar bertatih. Orang kata life start at 40 kan. Mudah-mudahan tu sejalanlah. Nabi SAW pun dia dapat wahyu pun ketika umur 40 tahun. Bahkan umur 40 tahun ni pun disebut dalam Al-Quran pun ada keistimewaannya, di mana orang yang mula nak mendekatkan diri kepada Allah SWT dah sampai kepada peringkat yang matang lah sepatutnya. Kalau tak berubah tu susahlah sedikit. Bukanlah tak boleh, ada je orang berubah pada waktu yang lambat. Jadi jangan putus asa lah dengan rahmat Allah SWT. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan kita, saya nak buat pembetulan sedikit lah berkenaan yang saya kata, berkenaan doa yang kita minta supaya minta rezeki daripada Allah SWT tu. Sebenarnya itu bukan doa daripada Al-Quran. Cumanya ayat Al-Quran mengatakan bahawa Allah menceritakan tentang orang yang istiqamah. Maka ulama pun ajar kepada kita, bila kita lihat kepada ayat-ayat seperti itu, kita doa minta supaya kita tergolong dalam golongan orang yang istiqamah.
Kalau Allah cerita berkenaan neraka, kita doa supaya kita dilindungi daripada neraka. Itu adab kita, cara kita bila berinteraksi dengan satu-satu ayat. Kalau kita lihat orang tu masuk syurga, kita minta nikmat yang sama. Kita nampak orang tu boleh istiqomah, kita minta doa seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Tanpa melengahkan masa, kita terus kepada perbincangan hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan muslimat yang dirahmati Allah, jadi buat lagu pun macam-macam versi. Sedap-sedap pun dengar, kadang-kadang menangis-nangis kita dengar pun, tapi akhirnya kita punya keimanan itu sebenarnya bagaimana dengan doa itu yang lebih penting. Adakah kita benar-benar menghayati atau kita sekadar menghayati melodi sahaja? Itu beza. Melodi dan juga memahami apa yang hendak diperkatakan itu berbeza. Kadang-kadang yang kita nikmati itu adalah hanya melodi. Jadi kita tak faham apa sebenarnya yang Allah hendak sampaikan. Sedangkan sebenarnya doa ini sangat berkait rapat dengan kehidupan kita. Di mana seperti mana kita katakan tadi, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita terpaksa berhadapan dengan situasi di mana apa yang kita buat semua tak berhasil. Kita buat kanan tak betul. Kita buat yang kiri tak betul. Apa sahaja kita buat semua tak menjadi. Orang kata kalau masak nasi dia jadi bubur. Nak masak benda lain semua tak menjadi, kek pun tak jadi apa semua, sampai ada grup nak tunjuk buat makanan yang tak jadi tu kan. Sebab apa yang kita buat semua tak jadi. Duk tanam pokok orang lain elok je menjadi, kita punya pokok tak hidup-hidup. Kita duk fikir apalah masalah aku ni kan. Apalah dosa aku sampai jadi macam ni. Sebab kadang-kadang nak berlaku dalam kehidupan kita, kita berniaga tak menjadi, orang lain boleh jadi kaya, orang lain boleh senang lenang, tapi kita makan pagi, kais petang makan petang. Kita duk cerita pasal agama, anak-anak sendiri tak nak dengar cakap kita jadi, benda ni menyebabkan kita confused. Benda ni menyebabkan kadang-kadang kita kecewa, kita stres. Manusia akan rasa macam tu. Dan perasaan itu bukan kita saja rasa, bahawa Nabi SAW pun rasa perkara ni. Sebab tu dalam Quran Allah tahu hampir-hampir Nabi ni dia nak membinasakan diri dia. Bukan berbinasa dia nak bunuh suicide ke tidak, tapi seolah-olah dia nak buat lebih dari sepatutnya, sehingga nanti dia akan merosakkan diri dia sendiri. Sebab dia manusia. As a human being, dia ada kesihatan yang perlu dia jaga. Dia ada emosi yang dia perlu jaga. Jadi Allah SWT bagi tahu kepada Nabi seolah-olah Allah nak pujuk dia, kamu dah buat yang terbaik dah. Kamu dah buat yang terbaik dah. Yang penting sekarang ialah ikhtiar, sampaikan apa yang Allah sampaikan. Akhirnya yang tentukan sama ada perkara itu berjaya atau tidak, itulah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya yang kita dapat lihat. Sebab tu kita nak belajar Al-Quran ni terwujud yang pernah rasa kesusahan, tetapi mereka ni orang yang dekat kepada Allah SWT. Sebab kita nak hilangkan suatu perasaan mengatakan seolah-olah bila kita dekat dengan Allah, seolah-olah semua hidup menjadi mudah, senang. Sebenarnya sifatnya bukan begitu. Makin dekat dengan Allah SWT, makin kita akan diuji oleh Allah SWT untuk membuktikan bagaimana benar atau tidak iman kita. Lihat kepada para Nabi dan para Rasul. Lihat kepada Adam AS. Dah duduk dalam syurga, nikmat yang penuh nikmat. Akhirnya diuji Allah SWT dengan orang yang, dengan jin iblis yang menghasut dia supaya apa, melanggar perintah Allah SWT. Maka keluar daripada syurga dalam keadaan yang tidak berapa terhormat. Nampak macam tak berapa cantik lah. Tetapi itu ketentuan Allah SWT. Dan akhirnya walaupun begitu, dia terus beribadah kepada Allah SWT, dia tetaplah mendapat nikmat yang tertinggi itu sebagai seorang Nabi yang mulia. Macam mana pun dia tetap kekal dalam rahmat Allah SWT. Walaupun nampak awal-awal macam tak cantik, tapi itu adalah pengalaman yang Allah nak bagi supaya manusia itu belajar daripada kesilapan dia untuk menjadi lebih baik. So kita kena rasa perkara-perkara ni. So senario dia dalam kehidupan kita ni memang kadang-kadang kita lihat macam susah. Kita lihat Rasulullah SAW, dia bukan mudah-mudah macam tu je. Duduk 13 tahun, duduk kat Mekah tu, ahli keluarga rapat pun ada yang tak terima. Yang sayang kat dia, yang sayang kat susuk tubuh dia Abu Talib. Sayang sangat kat susuk tubuh, bagi macam-macam. Apa harta nak bagi untuk Islam boleh. Tapi dia sendiri tak nak masuk Islam. Benda itu mengecewakan Nabi SAW. Bahkan jangan katalah ada sahabat-sahabat yang mati dibunuh pun, seperti Sumayyah dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang mati kerana apa? Kerana mengucap la ilaha illallah. Dah tak berjaya di Mekah ni, cuba pula pergi ke Taif pula. Cari strategi baru. Ingat mungkin orang Taif nak terima. Tapi dibalas dengan apa? Caci maki. Dibalas dengan cerca. Bahkan dibaling batu. Tubuh yang mulia itu, seorang Nabi itu, dibaling dengan batu. Apa sangatlah tubuh saya yang biasa, yang hina dina ini. Kalau kita fikirkan kita diuji, Rasulullah SAW itu seorang
yang mulia, yang rapat dia dengan hubungan dengan Allah SWT, maka dia pun diuji seteruk itu. Bahkan dalam perang Uhud, kita katakan sampai baju besi itu masuk ke dalam celah gusi dia tu, sampai cedera dia. Sampaikan Fatimah cabut daripada tubuh Nabi tu. Tubuh seorang Nabi mengalir darah kerana apa? Manusia tidak mau menerima dia. Kita setakat orang letak ikon emosi marah kat kita ataupun komen viral kita sikit je kalau nak banding apa yang kena kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kita dah marah dah. Kalau saya unfriend terus, block sebab apa? Mengganggu hidup. Tetapi Rasulullah SAW tak pernah sekali pun dia memputus asa dengan apa? Dengan umat dia. Sebab itu adalah tugas yang bukan pilihan dia. Dia tugas yang satu anugerah. Tetapi anugerah itu ada tanggungjawab. Jadi Allah ajar kepada kita satu doa di mana disebut oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu sendiri. Itu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-173 di mana Allah menyatakan apa yang berlaku kepada Rasulullah. Kita kena lihat sikit asbab nuzul atau laqala lahumu binas inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Apa yang Allah katakan, ada orang datang kepada Nabi ni, kepada manusia ni, dia kata manusia dah berkumpul untuk untuk membahayakan kalian lah, macam tu, nak berdatang nak perang lah. Kalau kita lihat kepada sirah, maka takutlah kepada mereka. Fakhshawhum, takutlah pada mereka, hati-hati. Seolah kata macam makna nak kata kalau boleh buat perundingan ke, kalau boleh macam main tarik tali ke, buatlah. Sebab ni orang-orang Arab musyrikin Mekah nak datang serang ni. Fazadahum imana, kata Allah SWT, Allah bagi tahu apa keadaan mereka ni, bukan mereka takut, tapi bertambahlah iman mereka. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ringkas sahaja. Boleh kita katakan sebagai zikir. Dia ada zikir harian, tetapi dia juga boleh kita katakan zikir yang boleh dijadikan doa lah, sebab dia bukan zikir sekadar zikir sahaja mengharapkan pahala, tetapi dia ada permintaan di sebalik zikir tersebut. Maka kita katakan dia ada zikir, tetapi yang boleh digunakan sebagai doa, iaitu doa apa tu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai apa? Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Cukuplah bagi kita ni Allah sebagai penolong dan juga sebaik-baik pelindung. Dan kita katakan dia bukan sekadar satu zikir yang diulang-ulang, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi kita sendiri pun tak tahu apa jadi. Tiba-tiba anak cakap, ayah buat apa ni, kita terkejut, kita pun sama balik hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi kita dah sampai 1 kali atau 1000 kali, tetapi dia tidak memberi kesan apa pun ke dalam hidup kita. Dah kita kata zikir ni tak jadi. Ni bukan soal zikir tak jadi, ni soal kita sendiri tak faham apa kita baca, dan pergantungan kita kepada Allah SWT itu tidak cukup kuat. Jadi apa yang berlaku ialah ketika orang Quraisy ni dia mengumpulkan satu pasukan untuk menyerang kamu, maka katakanlah takutlah kepada mereka, ternyata ini membuatkan iman mereka bertambah. Apa yang berlaku ialah, sebelum kita analisis doa ni dengan lebih lanjut, kita kena tahu latar belakang ni berlaku setelah perang Uhud. Dikatakan berlaku setelah perang Uhud, di mana Rasulullah SAW ni dah pulang dah ke Madinah. Jadi dalam keadaan masih lagi manusia ni dalam keadaan ada yang luka, ada yang parah, Rasulullah SAW masih parah, maka datang berita dikatakan bahawa Abu Sufyan ni telah pun mengumpulkan, mereka ni datang nak terus serang Mekah sebab mereka dah overconfident. So mereka rasa okey, kali ni this time kita nak habiskan terus lah. Maksudnya mereka datang nak serang Nabi, mereka nak datang untuk serangan kedua sebab mereka dah menang. Walaupun kemenangan mereka sebenarnya kebetulan saja sebab Khalid Al-Walid yang pusing balik setelah pada umat Islam ni kalah, sebab ada orang-orang yang memanah tu turun untuk mereka sangka dah menang dah perang tu, maka mereka turun balik. Mereka turun untuk ambil harta rampasan perang. Khalid Al-Walid nampak dengan tangkas, mereka pusing balik dan mereka ambush dari belakang. Yang itu menyebabkan pasukan jadi huru-hara dan menyebabkan orang Arab Quraisy tu rasa sangat-sangat rasa macam overconfident, gembira, dan this is the time Abu Sufyan ni dia hasut macam seolah-olah bagi tahu kita habiskan je lah umat Muhammad ni, Muhammad dan kawan-kawan dia kali ni. So apa yang mereka buat? Mereka datang, mereka hantar utusan. So ada utusan bagi tahu bahawa orang-orang ni akan datang menyerang dan kalian semua patutnya takut. Maksudnya kalau nak buat rundingan ke, inilah masanya. Tetapi apa yang berlaku, Allah perintahkan Rasulullah supaya apa? Kejar mereka ni. Keluar daripada Madinah tu kejar mereka dan datang satu ke tempat bernama Hamra Al-Asad. Maka mereka datang
maka sesungguh ada orang datang bagi tahu bahawa akan datang pasukan-pasukan yang Mekah. Mereka kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang berlaku? Allah campakkan rasa takut kepada Abu Sufyan ni, sebab mereka tak sangka bahawa umat-umat Islam yang datang dalam keadaan cedera ni, mereka sendiri yang pergi tunggu dekat satu tempat ni yang nama dia Hamra al-Asad ni, menyebabkan Abu Sufyan kata tak jadi. Seolah-olah bahasa kita. Sebabnya mana mungkin satu orang yang baru kalah dalam peperangan, tiba-tiba kita datang nak serang dia pula datang bersedia. Jadi itu suatu keadaan yang menggerunkan, maka Allah datangkan kerana doa ini, kerana zikir ini menyebabkan Allah campakkan ke dalam ketakutan kepada pihak musuh, maka pihak musuh tak jadi datang. Menyebabkan Nabi SAW dan sahabat kembali ke Mekah dalam keadaan yang penuh confident, penuh keyakinan, penuh kesyukuran dengan nikmat di mana Allah SWT beri kepada mereka setelah mereka gagal dalam perang Uhud, menyebabkan tentu sahaja ada di kalangan para sahabat yang moral dia jadi down, jadi jatuh, tetapi kembali semula kerana adanya peristiwa ini. Kadang-kadang kita katakan macam, kadang-kadang bila Allah SWT beri kita kesusahan, bila kita kesenangan, ujian kesenangan, kita kadang-kadang kita kecundang kerana ujian kesenangan tu. Tapi bila Allah bagi kita kesusahan, menyebabkan kita belajar daripada kesusahan, belajar daripada kegagalan, maka kita jadi lebih matang dan kita lebih yakin dengan apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Itu apa yang ada pada para sahabat. Kekalahan mereka tidak menyebabkan iman mereka luntur, bahkan mereka bertambah-tambah yakin dengan janji Allah SWT, di mana mereka ikut perintah Nabi, perintah Allah untuk kejar Arab-Arab musyrikin yang hendak menyerang mereka ini, menyebabkan Allah campakkan mereka keimanan, Allah campakkan keimanan dan Allah campakkan keyakinan yang telah mula luntur sebentar tadi masa mereka kalah dalam perang Uhud. Kecewaan, rasa kekecewaan. Saya masa kecil, masa baca sirah ni, saya kecewa kenapa orang umat Islam kena kalah. Saya tanya kat ustaz saya tanya. Dia cakap jangan banyak soal. Ini soal iman. Saya pun kata okey lah, tak tanyalah dah kan. Rupanya dia ada sebenarnya. Kalah, menang, jatuh. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah, itu satu perkara yang biasa. Allah bagi kepada siapa yang saja yang dia nak. Allah bagi kekuasaan pada siapa yang nak. Allah cabut kekuasaan pada siapa yang nak. Itu adalah perkara yang biasa. Jadi apabila seorang itu menyerahkan, apabila para sahabat menyerahkan diri mereka ni hanya kepada Allah SWT, maka Allah SWT lah yang mengenalikan mereka, menyebabkan orang-orang Arab musyrikin jadi takut, maka kemenangan itu dari segi moral, walaupun mereka kalah daripada peperangan, tapi mereka menang daripada segi moral. Itu yang paling penting sekali. Kadang-kadang kita ingin lihat ada orang tu gagal, tapi hakikatnya dia bukan gagal selagi mana moral dia itu tidak gagal. Bagaimana dia menanggapi kegagalan itu menunjukkan siapa dia. Gagal itu perkara biasa. Tetapi menanggapi kegagalan itu, mengurusi kegagalan itu adalah satu perkara yang lain. Dia memerlukan kepada moral yang tinggi, memerlukan kepada pergantungan daripada Allah SWT. Jadi kita lihat walaupun umat Islam kalah, tetapi Allah kata kalah daripada segi peperangan fizikal dia, tapi mereka menang dari segi moral dia kerana pergantungan kuat kepada Allah SWT. Sebab tu dalam surah Ali Imran tu ayat 174, Allah kata maka mereka kembali, maksudnya mereka pulang dengan nikmat dan kuna yang besar daripada Allah, mereka tak dapat apa-apa bencana. Sedangkan Arab Quraisy ketika itu mereka plan nak habiskan terus. Mana there is no war, kita habiskan terus, kita kuasai Madinah. Betapa confidentnya mereka, tetapi tak jadi. Sebab lihat kepada semangat Rasulullah dan semangat pada para sahabat dalam keadaan yang cedera itu, mereka bangkit daripada kekalahan. Itu sebenarnya bukan soal gagal, soal nak bangkit daripada kegagalan ni. Kalau kita lihat, kalau saintis saya kata kita nak pandai berjalan ni, berapa ratus kali budak-budak ni jatuh, baby jatuh. Kita pernah jadi baby. Berapa kali jatuh. Saya tengok anak saya stres, tengok benjol sini, benjol sana. Aku cakap ini bahaya ni. Duk benjol sini, benjol sana. Kau orang kata kita dera ke apa semua. Ni sebab apa? Sebab dia memang jatuh. Budak dia nak belajar. Kita kata jangan lompat, lagi dia lompat. Kita kata jangan lompat, dia buat double lagi. Lepas yang dia buat dengan teknik-teknik pelik WWF dia, WWE dia. Jadi kita akan rasa macam tu. Sebab manusia itu macam tu. Manusia dia memang diprogram, dijadikan untuk tahan uji, tahan menerima musibah, tahan apa selagi mana dia berpegang kepada Allah SWT. Sebab Allah tak akan uji sesuatu kaum itu dengan perkara yang dia tak sanggup nak hadapi. Pasti apa yang Allah uji itu sesuai dengan kemampuan manusia itu. Yang penting kita kena bergantung kuat kepada Allah SWT. Dan kalaupun kita nampak macam kita gagal, tapi apa pun usaha kita bukanlah sia-sia di sisi Allah SWT, sebab Allah telah pun
meletakkan pahala bagi mereka yang berjuang atas jalan Allah SWT, bagi mereka yang sentiasa melakukan suatu niatnya kerana Allah SWT, maka tetap ada jalan pahala, tetap ada jalan kebaikan yang boleh diperolehi oleh kita sendiri jika kita mahu berfikir. Sebab tu Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam Zawdul Masir dia kata, maksud hasbunallah tu ya Allah lah yang mencukupi segala urusan mereka. Itu maksud awal hasbunallah. Hasbunallah maksudnya cukup. Cukuplah Allah. Maksudnya kita tak memerlukan kepada yang lain. Jadi sangat aneh apabila kita kata Allah tu cukup tetapi kita masih lagi berkira-kira. Kita kata kenapa Allah tetap begini, kenapa Allah tetap begitu. Seolah-olah apa yang dilapaskan di lisan kita, di bibir itu tidak sama apa yang ada dalam hati. Kalau benar kita kata cukuplah Allah, maka kita tidak memerlukan pada perkara-perkara yang haram seperti mana yang kita bincangkan minggu lepas, di mana walau macam mana saat pun, teruk macam mana pun, jangan putus asa dengan rahmat Allah untuk mengambil yang halal. Halal dahulu. Sampailah kita kata nanti orang tak tolong. Dah minta betul. Dah minta belum pertolongan kepada orang lain. Dah cari tak betul. Habis dah ikhtiar ke yang halal. Ataupun masih lagi berkira-kira. Kadang-kadang kita kata macam ada orang pernah cakap, kalau kita minta pun orang tak bagi. Kita minta zakat pun orang tak bagi. Dah minta ke belum? Itu persoalannya. Kadang-kadang cakap sahaja. Tapi belum minta pun. Kita buat kesimpulan sendiri. Jadi kena habis ikhtiar yang baik tu, lepas tu baru kita cerita bab lain. Tapi tak boleh lah sebenarnya bab haram tu macam mana pun tetap bergantung kepada Allah SWT. Tapi pengalaman, tanyalah siapa pun, tanyalah Coach Alan, Coach Asiyah, dah banyak pengalaman. Macam mana mesti Allah bagi jalan keluar. Betul kan Coach? Macam mana pun Allah tetap akan bagi jalan keluar. Macam kita ni nak cakap lebih sangat baru 40 macam-macam lagi Allah nak uji. Itu pun tak tahu sampai tak sampai. Tapi untuk orang yang ada pengalaman mesti Allah akan bagi jalan keluar yang lain, andai dia itu berpegang kuat kepada Allah SWT. Sebab tu Allah kata, Allah guna perkataan wakil di sini. Apa makna wakil? Apa maksud wakil? Dia datang daripada perkataan wakala, di makna pada asalnya mewakilkan pihak lain macam bahasa kita untuk menguruskan urusan kita. Contoh kita ada masalah kes dekat mahkamah misalnya, apa yang kita buat? Kita wakilkan siapa? Kita wakilkan peguam. Peguam yang ada kemahiran, peguam yang tahu soal undang-undang prosedur untuk uruskan berhujah untuk kita. Dia ajar kita apa nak cakap, apa yang tak boleh cakap, apa yang nak buat, siapa yang kita nak kena approach, borang mana yang kita nak isi, semua itu diuruskan oleh peguam. Jadi kalau peguam pun kita percaya macam tu sekali kita serahkan kita punya kehidupan ni, serahkan nasib kita dekat peguam kita ni untuk uruskan perkara tersebut, kita upah dia dengan upah yang mahal dan sebagainya, tentu saja kita sangat memerlukan Allah SWT yang ada segala-galanya, yang tak perlu kita bayar upah, yang tak perlu kita nak rasuah ke apa sebab dia dah ada segala-galanya. Yang penting ialah kita tinggal nak minta je. Kena rendahkan hati kita, minta. Sebab tu kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Wakil kita, orang yang kita nak wakilkan untuk uruskan urusan kita siapa? Allah SWT. Tapi malang sebab kita kata macam tu tapi kita belum betul-betul serahkan urusan kita ni kepada Allah SWT. Jadi bermaksud diwakilkan itu ialah tempat kita bergantung kerana harapan kita itu dapat memenuhi segala permintaan kita, segala keperluan kita sehingga kita merasa cukup dengan individu yang itu sahaja. Sampai kita rasa Allah akan bantu kita, sampai kita rasa Allah saja cukup untuk kita. Sampai situ sekali. Sebab Allah yang akan menguruskan manusia-manusia di sekeliling kita ni, Allah yang akan urus jantung hati mereka, so Allah yang akan campakkan rasa kesian tu kat kita. Dan minta kat manusia terus. Minta dekat Allah SWT. Manusia ni semua perantara sahaja. Tapi yang lebih penting, ya Allah, kau lah campakkanlah hati rasa kesian kat aku. Ya Allah, kau buatlah dia teringat kat aku. Kita doa hantar dekat syarikat mana kita doa lah sekali-sekala kita minta, ya Allah, buka lah hati bos tu teringat kat aku. Banyak file kau orang minta, dia balik-balik dia duduk tok mata, dia ambil file kita. Siapa tahu dia macam tu. Kita nak macam tu. Jadi kita letak Allah SWT sebagai wakil. Sebab tu kita selalu kata tawakal. Apa maksud tawakal? Tawakal juga datang daripada perkataan yang sama, iaitu wakala, yang maksud tadi kita wakilkan urusan kita kepada pihak lain. Itu tawakal. So kata Allah tu hasbunallah wa ni'mal wakil, maksudnya kita tawakal kepada yang wakil tadi lah, kepada wakil. Kita menyerahkan urusan kita kepada Allah SWT. Itu tawakal. Ada kaitan dengan wakil. Kita ingat satu perkara yang beza tapi dia perkara yang sama. Tawakal menyerahkan diri kita kepada orang yang diwakilkan itu, iaitu Allah SWT. Baik.
Makanya kalau bila kita dah faham perkara ini, maka tinggal masa nak praktik lah. Iaitu apa, mesti sentiasa bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT, kerana kita tahu bahawa Allah SWT sahaja yang memberi kecukupan kepada kita. Kita kena buat masa kita, macam kita duduk dalam perut baby, perut ibu kita masa kita baby kan, belum kita keluar lagi. Siapa yang uruskan kita? Siapa yang uruskan urusan makan kita, oksigen kita, dengan tulang kita, daging kita, siapa yang uruskan? Semua Allah SWT. Kita tak plan pun untuk nanti aku nak keluar, mak aku kena bagi macam ni. Kita tak plan. Tapi Allah yang campakkan hati kepada ibu dan ayah ni, kita keluar-keluar tinggal nak hidup dia, tinggal nak minum susu dia, tinggal nak dia dibalut dengan penuh kasih sayang. Semua siapa yang bagi, semua tu Allah SWT. Sepatutnya sampai masa tu kita kembali seperti mana bayi. Bayi dia ada usaha, tak ada ikhtiar, tak ada keluar dari perut. Kita kata, oh macam tu jadi macam baby, tak payah usaha. Siapa kata baby tak usaha? Baby usaha. Apa ikhtiar dia? Nangis, memberontak dan sebagainya. Tengok anak-anak, macam mana dia buat? Dia buat macam-macam cara. Itu ikhtiar, cara dia. Jadi bukan maksudnya bila kita tawakal kepada Allah SWT, kita tak berusaha. Tidak. Kita cuma mewakilkan usaha kita ini. Setelah kita telah ikhtiar, kita dah buat segala-galanya, maka kita serahkan Allah SWT ke keputusannya, sebab Allah SWT yang tahu apa yang paling terbaik kepada kita. Nama kita nak pergi kepada perkara yang haram itu tidak sama sekali, sebab kalau kita pergi kepada perkara yang haram, maka kita telah mencabar Allah SWT, maka menyebabkan kita ini jauh daripada rahmat dia. Macam mana kita nak harapkan seorang yang dipercayai apabila kita sendiri tidak ikut kata dia? Kita harapkan lawyer kata macam ni. Tuan kena buat macam ni, tuan jangan cakap apa-apa depan media, jangan cakap, kita buat lain daripada apa yang suruh, menyebabkan prosedur mahkamah jadi susah. Jadi dia punya susah, dia nak berhujah makin jadi lagi susah. Kita dah bercerita, dah bukti-bukti kita, menyebabkan kita tersangkut, menyebabkan kita nanti mudah orang berhujah sebab kita tak dengar cakap lawyer kita. Itulah Allah SWT lagi-lagi lah. Macam mana Allah nak tolong kita? Sedangkan makan kita haram, sedangkan perbuatan kita semuanya adalah haram, semuanya kita buat benda yang menyebabkan Allah marah. Macam mana kita nak minta tolong kat satu orang, sedangkan kita buat orang tu marah? Itu logik dia. Kita nak minta tolong kat orang, kita buat orang satu benda, kita pergi rosakkan kereta dia. Kenapa? Sebab lambat sangat kau buat kerja, aku marah dengan kau ni. Lagi, ingat orang macam, tak apalah aku buat lah. Lagi orang tak buat. Seolah begitulah kita buat analogi. Kita nak minta tolong kepada Allah SWT, maka kita kenalah berperangai seperti mana yang Allah SWT mahu, supaya Allah membuka diri dia, pintu dia untuk membantu kita, untuk memberi kita jalan keluar. Sebab tu kalau kita lihat zaman sekarang, ada isu-isu seperti kadang-kadang ada orang sanggup dia nak buka aurat dia untuk berlakon, untuk mencari, dia kata untuk rezeki dia. Sedangkan sebenarnya kalau ikutkan zaman sekarang bukan macam zaman dulu. Kita dah ada stesen TV Islami, kita ada macam-macam cara sebenarnya. Kita ada macam-macam jalan. Zaman sekarang orang YouTube pun boleh buat duit. Jadi YouTuber pun boleh jadi duit, boleh buat duit. Kita pun tak terfikir kita sampai ke zaman itu. Sebab tu ada menteri sampaikan nak charge kan, sebab orang dah buat duit pun. Sebenarnya dengan bukan semualah. Ada orang pandai, macam saya tak pandai. Tapi ada orang pandai, dia boleh buat duit. Dia boleh dapat gaji. Dia budak sekolah pun dia boleh dapat duit sekarang. Tinggal kita nak tentukan konten kita untuk bagi manfaat atau tidak. Itu sahaja. Itu semua yang kita kena fikirkan. Macam-macam cara boleh buat duit. Pergi buat video masak pun orang boleh belajar masak dengan kita. Orang dapat manfaat, dapat pahala, dapat duit. Semua pun dapat gembira bersama-sama. Orang katakan macam tu. Dia dapat, kita dapat. Jadi kita nak menunjukkan bahawa sebab tu ada cerita, tak tahulah betul tak betul cerita ni. Ada orang ni dia kata, ni cerita media sosial lah. Kita kadang kata santai-santai. Dia kata, ada orang ni zaman dulu lah, zaman sebelum ni dia nak kena pergi ke US masa tu, dia orang nak pasport tu, wallahualam betul tak betul cerita dia. Dia kena buka tudung ni untuk takat gambar lah apa semua. Lepas tu dia macam berkeras tak nak, so nenek dia marah lah apa semua. Lalas, apa jadi dipendekkan cerita, dia orang terlepas lah kapal terbang tu. Sampai akhirnya pihak urusan kata boleh lah pakailah tudung, boleh tangkap gambar untuk pasport semua. So dia orang boleh fly. Akhirnya dia kata tiba-tiba 2 jam sebelum tu sebenarnya dia punya kapal terbang tu crash. Katanya. Wallahualam. So dia kata contohnya sebab aku ikut perintah Allah SWT. Yalah cerita tu tak tahu betul tak betul. Tetapi kalau kita lihat dalam kisah sebenar ni dalam Quran, Allah SWT cerita berkenaan 2 susuk tubuh sekurang-kurangnya, itu Musa AS ataupun dan juga Yusuf AS. Di mana Musa AS ni, siapa Musa AS? Dia duduk kat mana? Dia duduk kat pondok ke? Tak. Dia duduk kat istana. Awal-awal lagi mak dia ni alirkan dia di sungai supaya dia selamat daripada Firaun. Allah letak betul-betul dia kat istana Firaun. Hebat Allah SWT. Allah campakkan rasa kesian dekat isteri Firaun ni, dan Firaun sejahat-jahat manusia, baby killer. Ini bukan bunuh nyamuk ni. Ni bunuh baby ni. Bunuh baby ni, orang kata orang gila, psikopat ni. Orang tak betul.
Tapi dia tengok Musa, dia kata dia rasa comel. Dia rasa comel, hati dia rasa Allah campak rasa kesian. Itu Allah Ta'ala. Sebab tu bila Musa AS, dia bukan persoal dia rasa tanya ke Allah SWT sebab dia takut nak jumpa Firaun semula ni. Allah ungkit balik cerita ni. Bukankah dulu aku dah pelihara kau? Aku letak kau dalam kita kata buayat, bukan apa, bakul ke, alil ke ni, anak mak kamu, alilkan kamu dan kamu selamat. Dan Nabi Musa tu dapat apa? Dapat dibesarkan dengan mak dia pun. Mak dia susukan dia, kemudian dia kembali ke istana apa cerita apa semua. Kemudian bila dia kembali ke istana, dia dapat apa saja. Maksudnya bila dia dapat apa saja, dia tak perlu nak fikir dah pasal nak bebaskan Bani Israel ke, tak perlu dah. Dia fikir dia dah sendiri dah selamat. Tapi apa yang dia buat? Allah takdirkan dia ada Bani Israel tu bergaduh, maka dia sokong Bani Israel. Dia rasa Bani Israel tu tertindas. Menyebabkan akhirnya dia terpaksa keluar daripada Madian, daripada Mesir tu ke Madian. Dan cerita lebih lanjut kita akan lihatlah akhirnya. Dan kita lihat akhirnya dia dilantik jadi Nabi dan dia jadi seorang Rasul Ulul Azmi yang disebut sampai sekarang. Lebih lanjut tentang kisah Nabi Musa ni kita akan cerita nanti insya-Allah dalam slot yang berikutnya. Dan juga ada juga susuk tubuh seperti siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, siapa ayah dia? Yaqub alaihissalam. Nabi, Rasul hebat. Tapi apa jadi kat dia? Dia kena apa? Dia kena dibuang oleh abang dia sendiri. Sampailah dia dijual ke Mesir. Dalam Quran kata harga yang murah pun. Maksudnya tak ada orang nak pun masa tu. Tak ada nilai pun di sisi manusia ketika itu. Tetapi kita lihat apa jadi kat dia. Apa dia duduk kat rumah Al-Aziz tu, ada musibah baru datang. Musibah sebenarnya yang boleh setengah orang boleh ambil peluang. Boleh ambil peluang pun sebenarnya. Sebab apa? Yang menggoda dia untuk melakukan kerja yang mungkar itu adalah ibu angkat dia sendiri. Ibu angkat dia sendiri, apa dia kalau dia lakukan, kalau ulama dia kata dia bila tafsirkan ayat ni, dia kata kalau Nabi Yusuf nak buat tak ada masalah pun, dia tak conteng arang muka ke muka Yaqub. Sebab Yaqub berada di Kanaan, di Palestin. Dia ada kat Mesir. Jadi dia tidak mengganggu maruah keluarga pun, tak mencontengkan arang pun ke muka Yaqub pun. Maksudnya buat pun orang tak tahu, tak ada orang nak viral, bukan zaman Facebook, tak ada masalah. Jadi tak tahu, tak ada siapa pun tahu. Dan juga kalau dia melakukan perkara seperti mana yang dimahu oleh wanita itu, dia dapat kedudukan. Sebab wanita tu ada kedudukan, boleh jaga dia dan sebagainya. Tetapi dia tak mahu, apa dia kata, dia lebih cintakan penjara daripada mengikuti rayuan wanita-wanita tersebut. Termasuklah kawan-kawan kepada wanita yang merayu kepada dia untuk melakukan hubungan yang terlarang lah. Yang itu kita katakan bahawa orang yang kekal kekal kepada Allah SWT, mentaati Allah SWT, menjauhi larangan dia, Allah akan balas, Allah akan gantikan yang baik-baik. Itu keyakinan kita. Jangan kita cabar kuasa Allah SWT. Yang penting kita sabar, pasti Allah akan beri. Saya yang tak banyak pengalaman pun kita lihat banyak-banyak keajaiban. Orang yang bagi banyak lagi lama hidup kita, banyak keajaiban yang dia ikut. Sebab tu orang yang lama hidup dia kata sabar. Kita kata macam mana nak sabar? Kau tak rasa, aku rasa. Dia rasa lebih daripada kita rasa. Tu orang kata orang dulu lebih banyak makan garam tu, ada ketiganya betul lah. Dia dah rasa apa kita rasa. So kadang-kadang dia pun rasa macam remeh sangat apa yang kita rasa. Kadang-kadang bila dia rasa remeh, dia pun tak bagi kita nasihat yang betul sebab dia rasa macam alah kecil je hal. Padahal dulu dia pun rasa macam kita rasa. Dan kita perlukan melihat. Nabi kata bila kita lihat orang yang kita ada masalah, lihat pada orang yang lebih bawah, yang lebih susah daripada kita. Sebab tu ada hadis di mana hadis tu walaupun ada yang kata dhaif, tapi Al-Albani menghasankan hadis ni. Dia kata man ta'allaqa syai'an man ta'allaqa syai'an wakila ilaihi. Siapa yang menggantungkan diri dia, maksudnya berharapkan kepada suatu, ta'allaqa ni tergantunglah. Sebab tu alaq tu dalam surah Al-Alaq tu suatu benda yang tergantung, yang mengisap darah tu macam lintah tu kan. Jadi man ta'allaqa, siapa yang menggantungkan diri dia kepada sesuatu, syai'an wukila, kata Nabi, wukila ilahi, diwakilkan dirinya kepada sesuatu itu. Maksudnya kalau dia pakai tangkal, Allah kata Allah serahkan dia kat tangkal. Kalau dia bela ikan puyuh kat rumah nak jaga rumah, Allah kata tak apalah, kau bagi ikan puyuh jaga rumah kau. Tengok dia boleh buat ke tak boleh buat. Kalau kau serahkan kepada orang lain, sanggup buat perkara yang haram, tak apa, Allah serahkan nasib kita kepada dia. Sampai kita sendiri rasa tertekan dengan perkara tersebut, sampai kita sendiri tahu bahawa kita telah tersalah pilih. Itu antara maksud hadis. Dan ada hadis lagi sebenarnya yang sepatutnya memberi kita motivasi, di mana Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ana inda zanni abdi bi. Suatu hadis yang sangat masyhur, di mana ana inda zanni, aku ini di sisi sangkaan kuat abdi bi,
seakan kuat hamba-Ku. Aku ni sesuai dengan apa yang disangkakan hamba-Ku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam syarah Muslim oleh Imam An-Nawawi, dia rakamkan, beliau rahimahullah ta'ala rakamkan kata-kata Al-Qadi Iyad. Apa kata Al-Qadi Iyad? Dia kata, syarahkan hadis ni, sebahagian ulama kata bahawa maksud dia adalah Allah akan bagi keampunan siapa yang minta ampun. Kemudian Allah akan terima taubat siapa yang minta taubat. Allah akan kabulkan doa siapa yang minta doa. Dan Allah akan beri kecukupan kepada siapa yang minta. Maksudnya kalau kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil ni, dengan betul-betul penuh keyakinan Allah akan cukup yang kurang berdasar boleh. Tapi kita minta benda lain. Kita minta benda satu benda, Allah akan bagi nilai yang kadang-kadang lebih daripada yang kita minta. Sebab tu Jabir radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah SAW pernah kata 3 hari sebelum dia wafat. Ini kita kena tahu ni. 3 hari sebelum, kita kan suka kan benda-benda pelik ni, kalau metro ke apa, suara khabar dia akan cakap seminggu sebelum ni dia berkawan pelik. Itu satu benda yang kita orang Melayu ni minat. Jadi kita kena tahu ni lagi penting. 3 hari sebelum Nabi meninggal, wafat, Nabi kata ini. Apa Nabi kata? La ya'utanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhan. Kata Nabi, janganlah 3 hari sebelum dia wafat, kata Jabir cerita 3 hari sebelum Nabi wafat, dia kata, janganlah salah seorang di antara kamu mati melainkan mesti bersangka baik kepada Allah SWT. Itu pesanan Nabi, wasiat Nabi. 3 hari sebelum dia wafat, dia kata, jangan seorang di antara kamu mati melainkan mesti bersangka baik kepada Allah. Tak boleh dia kata, tak ampun dah dosa aku. Tak boleh dah. Aku tunggu anak aku tak tahu apa nasib kau. Tak boleh kita macam tu. Kita ziarah, kita kena bagi dia harapan. Nabi bila datang kat orang jahat macam mana ke orang tu, kita kena bagi dia harapan. Taubat, Allah terima. InsyaAllah aku tengok kau sebagai orang yang baik. Aku tahu kau ada kebaikan. Kita kena fikirkan perkara kebaikan. So saya pernah bincang dengan seorang yang mengajar saya tafsir Al-Quran di masjid tu. Dia cakap, dia cerita pasal Piramli. Dia kata Piramli banyak kebaikan yang diberi kat kita, yang kita boleh pelajari. Mudah-mudahan itu sebagai, kata, dia punya amal lah yang boleh dibawa ke akhirat kelak. Kadang-kadang kita begitu. Kita lihat kita ada bapa saudara, ya Allah, Masya Allah, kita je tahu. Allah yang tahu betul macam mana perangai dia. Tapi mesti ada kebaikan-kebaikan yang boleh membuka harapan. So jangan mati dalam keadaan mesti mati dalam keadaan bersangka baik. Sebab tu dalam Quran surah Yusuf, kata Allah SWT rakamkan berkenaan Nabi Yaqub, innahu la ya'asu min rauhillah illa qaumul kafirin. Takkan seorang itu berputus asa, sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat Allah melainkan orang itu kufur kepada Allah SWT, melainkan dia datang daripada kaum yang kafir. Maksudnya dia kufur, dia tak percaya, dia kufur nikmat, dia tak percaya Allah boleh bagi kat dia. Itu kufur. Kufur tu menentang. Kufur tu ingkar. Dia ingkar dengan kekayaan Allah SWT. Dia ingkar dengan kerahmatan Allah SWT. Dia ingkar dengan kemampuan Allah SWT untuk mengubah takdir dia tanpa dia sedari. Bila dia rasa macam dia tak mampu dah, maksudnya dia ingkar bahawa Allah boleh ubah nasib dia. Itu sebenarnya yang kita kena letak betul-betul dalam diri kita. Dan sebab tu Ibnu Abbas dia kata doa ni, zikir ini, hasbunallah wa ni'mal wakil ni turut dibaca oleh bapa kita. Itu siapa? Iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika saat dia hendak dilempar ke dalam api, dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Tentulah Nabi Ibrahim yang cakap dalam bahasa dia, tetapi Allah terjemahkan yang maksudnya sama, iaitu cukuplah Allah ini sebagai pelindung. Di saat Nabi Ibrahim ni dalam keadaan desperate lah, dia diberi pilihan sebenarnya, sama ada nak masuk dalam api yang menjulang itu atau kembali kepada agama bapa dia, atau setengah kata agama bapa angkat dia. Bapa saudara dia. Tak kira lah yang mana satu. Yang penting kembali kepada agama kaum dia. Diberi pilihan. Tetapi apa dia pilih? Dia kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Dia keluar macam cerita Kamen Rider tu lah, zaman-zaman kita kecil, cerita Gaban ke, dah duk meletup semua, dia keluar macam tu, relax macam tu sahaja, dalam keadaan tidak terusik sedikit pun dengan api tu. Itu dia. Jadi kunci dia lah jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah SWT. Kita kena yakin Allah mesti bagi jalan keluar. Kadang-kadang kita susah kita usaha berapa kali, 10 kali start, 10 kali hantar resume. Berhenti rasa, tak adalah aku ni, tak adalah. Pergi buat perkara-perkara yang haram. Pergi try meragut, jadi pula sekali dapat. Sekali dapat 400 berapa gaji. Oh, esok cuba lagi. Main judi sekali dapat, dia jadi sebab tu kita kata jangan buat perkara yang haram. Bila dia jadi sekali, dia jadi tagih. Bila tak dapat pun nak buat juga. Dia akan menyebabkan akhirnya kita terkongkong dalam perkara tersebut.
Sepatutnya biarlah kita usaha 10 kali, mungkin Allah dah takdirkan. Takdir Allah ni banyak. Kata guru saya, takdir Allah banyak. Allah dah tentukan banyak takdir, so kita kena boleh pilih takdir tu dengan cara kita berikhtiar. Allah dah kata dah mungkin 10 kali, 11 kali baru berjaya. Kalau 10 kali kita usaha, kita putus asa, rugi. Sebab kali ke-11 tu, bukannya itulah masa orang nak tolong. Saya ingat ada satu cerita Hindustan cerita Hindustan pula Ustaz. Apa tu, Amir Khan, Three Idiot tu. Yang dia usaha, dia kawan dia seorang ni cuba buat, senior dia cuba buat kapal terbang tu, remote control tu tak berjaya. So kalau dia tak berjaya, nak kena buang lah daripada universiti. So dia buat berjaya. Masa dia buat tu, dia buat dengan kamera, last dia tengok orang tu dah gantung diri dah, berputus asa. Sedangkan kalau dia tunggu masa sikit lagi, dia dah selesai dah perkara tersebut. Itu wayang, tapi orang buat dasarkan pengalaman hidup. Betapa banyaknya peluang kita yang kita terlepas kerana kita berhenti di tengah jalan. Yang itu. So tu jangan give up. Kita lihat pada orang yang hebat, tak kira siapa lah, ada Honda ke siapa, dia bermula dengan kegagalan, dia bermula dengan kesusahan. Tanyalah Colonel Sanders ke siapa, ke orang-orang yang berjaya sekarang ni, mereka pun dah tak ada, tapi dimula dengan kegagalan. Nabi bermula dengan kegagalan. Nabi tak dapat orang nak ikut dia. Tak ramai orang nak ikut dia. Tapi akhirnya, Islam sekarang bukan hanya ada di pelosok dunia, bahkan dia ada di media sosial, dan dia ada di YouTube dan banyak macam tempat lah lagi. Dia datang dengan bentuk eksklusif. Kalau tak ada orang boleh bayang bahawa kita kena bayar orang-orang yang ternama ni buat dia punya talk ni dengan harga yang wow. Begitu. Sebab apa? Islam tu telah naik ke tahap yang eksklusif. Hasilnya sebelum ni tak ada orang nak dengar. Free pun orang tak nak dengar. Lihat bagaimana Allah angkat agama itu sebab apa? Sebab Rasulullah tidak berputus asa atas apa yang dia lakukan. Kalau dia putus asa, maka Islam itu habis macam itu saja. Jadi pilihan itu di tangan kita, sama ada kita nak jadi orang berjaya ataupun kita hendak dikenang sebagai orang yang berputus asa, sebagai orang yang gagal menaikkan martabat manusia, martabat masyarakat. Sebab kita ingat, kita bukan kerja untuk diri kita sendiri sahaja. Ada Nabi yang datang jumpa Allah SWT, datang keadaan tak ada pengikut. Tapi di sisi Allah dia dah berjaya. Sebab apa? Dia telah menjalankan apa Allah SWT suruh. Dia menjaga keimanan dia menjaga diri dia dapat pahala dan dia menjadi sumber inspirasi kepada generasi selepasnya. Itu je. Kalaupun kita tak berjaya sekarang, tapi biarlah kita ini menjadi sebutan-sebutan seperti mana Nabi Ibrahim itu disebut, seperti mana para Nabi itu disebut atas usaha-usaha yang mereka lakukan. Biarlah tidak berjaya, asalkan kita ini dikenang sebagai orang yang telah mencetuskan idea supaya menjadikan tempat ini, dunia ini lebih baiklah di masa akan datang. Itu lebih penting. Bukan kita buat suatu. Nabi kata, ada hadis, Nabi kata apa? Kalau tak silap ada hadis, Nabi kata, kalau dah dengar nak kiamat tu, tanamlah biji sawi tu, walaupun kita rasa nak kiamat, kurang-kurangnya kita terjemahkan, mudah-mudahan mungkin boleh bagi manfaat kepada orang lain. Sebab kiamat ni bukan terus hancur macam tu saja, dia akan makan masa juga kan. Jadi masih lagi manusia memerlukan kehidupan. Jadi kita berbaktilah sekadar mampu dan pasakkanlah bahawa kita ini ikhtiar, yang akan memberi jalan keluar itu adalah Allah SWT. Siapa yang bertawakal kepada Allah SWT, Allah akan bagi dia takwa kepada Allah seperti tawakal, Allah akan bagi dia jalan keluar, rezeki daripada tempat yang dia tidak sangka-sangka. Dia keywords dia adalah sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang sabar, dan bermintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan solat dan kesabaran. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak. Sekian sahaja kita punya perbincangan yang ringkas-ringkas ni. Saya kembalikan kepada Coach Alan. Terima kasih. Soalan pertama daripada Suhaimi. Assalamualaikum Ustaz. Bila kita dah tawakal, tapi kadang iman kita ni turun naik. Bila itu berlaku, apakah kita nak buat? Ustaz nak dapat dua soalan terus ke? Boleh. Dan soalan kedua, dua terus boleh. Soalan kedua daripada HMZ. Assalamualaikum Ustaz. Adakah tawakal tanpa ikhtiar adalah satu dosa? Ada banyak soalan ni. Soalan yang kedua, boleh Ustaz tolong jelaskan sedikit tentang konsep tawakal dan hubungannya dengan tujuan pendidikan Islam? Terima kasih Ustaz. Okey. Rasanya HMZ ni adalah dalam bidang pengajar, jadi mungkin bagus juga supaya tahu konteks dia. Okey, silakan Ustaz. Ni soalan master saya, dia kat soalan macam ni. Gerun kat soalan macam ni. Okey, tak apa.
Baik. Pertamanya, adakah tawakal kadang-kadang kita tawakal, kadang-kadang iman turun naik. Betul. Apa nak buat? Jadi betul. Iman ni bukan sekadar turun naik, bahkan iman ni boleh keluar masuk pun. Sebab tu kita kata ada hadis di mana bila seorang tu melakukan nauzubillah zina dan sebagainya, dia memang tak beriman kepada Allah, dia tak percaya Allah tu ada sebenarnya. Tapi taklah sampai dia terkeluar daripada Islam, tapi keadaan di ketika tu sebenarnya kepercayaan dia kurang kepada Allah SWT. Jadi apa nak buat? Seperti mana kita nak katakan minggu lepas, macam mana pun keadaan ketika kita ni iman kita turun atau naik, kita punya pergantungan kepada Allah SWT tu tak boleh berubah macam mana pun. Dia sukar, yes, satu perkara yang sukar, tapi kita sebagai manusia macam mana pun kita kena bergantung kepada Allah SWT dengan ikhtiar lah, dan juga kita kena, dan juga tawakal ni kena faham, dia bukan sekadar kata serah bulat-bulat tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha ataupun tanpa ada pertolongan manusia yang lain. Sebab kita kena minta Allah jalan keluar. Dan jalan keluar itu tak semestinya berdasarkan kekuatan kita. Jalan keluar itu boleh datang daripada kekuatan orang lain. Kalau misal kita ada masalah mental misalnya, kalau yang paling teruk dah, kena jumpa pergi berubat. Kalau kita ada masalah dalam perniagaan, kita kena tanya orang-orang yang lebih tahu. Jadi itu tawakal. Jadi tawakal itu bukan tidak ada ikhtiar langsung. Tawakal tu dia mesti ada sesuatu yang kita lakukan. Sebab tu kita kata, kalau nak kaitkan tawakal tanpa ikhtiar ni suatu perkara bukan kata dosa. Yang ni saya tak pasti sama ada dosa atau tidak, tetapi dia suatu perkara yang hampir mustahil. Sebab kebanyakan benda tawakal ni Nabi kata ikat unta kamu, tali kamu tu, unta kamu dengan tali, kemudian kamu tawakal. Sebab macam mana pun pengharapan mesti bermula dengan ada satu pekerjaan. Sebab jarang-jarang orang berharap untuk burger tu nak makan, dia berharap makanan dapat tapi dia tak buat apa-apa, jarang. Dan sekurang-kurangnya kalau pun dia tak mampu buat apa-apa dah, doa itu juga adalah jadi sebagai ikhtiar dia, sebagai usaha dia. Jadi apabila doa itu jadi sebagai usaha, maka dia secara automatik dia akan jadi tawakal. Tawakal ni bukan suatu benda yang macam aku kena tawakal lah, bukan kita kena lafaz niat. Tawakal tak ada. Tawakal ni perbuatan kita macam aku dah buat semua benda lah, maka aku serah ke Allah SWT. Itu tawakal. Dan bila kita kata ni iman kita turun, ni maksudnya saat, sebenarnya saya rasa lebih tepat bukan iman turun. Lebih tepat kita rasa macam aku tak boleh buat apa dah. Yes, itu sebenarnya lagi bagus. Dalam perasaan kita rasa macam aku dah tak boleh buat apa dah. Ya, masa itulah nanti Allah akan bagi kekuatan kepada kita. Sebab Allah memang nak kita rasa kita perlukan dia. Dalam saat kita rasa macam kita boleh buat something lagi, kita boleh usaha lagi, kita boleh ikhtiar lagi, maka kadang-kadang pergantungan kita kepada Allah SWT tu 50-50 lagi. Masih dalam keadaan kita kata, tak apalah Allah buat, tapi at the same time aku boleh buat something lagi. Kita kena letak situasi kita macam dalam keadaan di mana 3 orang pemuda ni, Nabi cerita orang zaman dahulu, dia duduk dalam gua, ada batu yang tutup gua tu, kemudian dia tak boleh buat apa-apa dah, melainkan doa. Jadi adakah tawakal itu tanpa doa tu dosa? Saya katakan tidaklah. Sebab ada keadaan di mana memang kita tak boleh usaha dah. Ada keadaan yang memang kita tak boleh buat apa-apa dah. Yang penting ialah jangan buang rasa pergantungan kepada Allah SWT, dan tentu sahaja kalau boleh ikhtiar, jangan buang ikhtiar itu dalam hidup kita. Sebab kita manusia ni memang kena ikhtiar. Nak bangun, nak semayang pun kena ikhtiar. Semua kena ikhtiar. Nak mendekatkan diri kepada Allah SWT, nak dapat rahmat Allah SWT pun kena ikhtiar. Nak dapat kasih sayang Allah SWT pun kena ikhtiar. Jadi tak ada jalan lain. Kalau kita rasa down pun, kita tetaplah bergantung kepada Allah SWT. At the same time, ikhtiar, cari komuniti-komuniti yang boleh lihat, yang boleh bantu kita lah untuk bangkit. Itu pun penting juga. Sebab Nabi, dia bukan serahkan diri, dia duduk je dekat Mekah macam tu, dia cari kat Taif. Kemudian ada orang Madinah jemput dia ambil peluang tu untuk pergi ke Mekah, ke Madinah dan sebagainya. Jadi kena ada, tawakal mesti ada, usaha ada, doa ada, dia baru dah dia akan menjadikan betul mantap pergantungan kita kepada Allah SWT. Okey, wallahu a'lam. Jadi adakah konsep tawakal tujuan dia dalam pendidikan Islam? Okey. Maksud di sini, kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak berapa faham tujuan pendidikan Islam ni. Maksudnya untuk kita bertarbiyah lah maksudnya, barangkali itu maksud dia.
Jadi dalam kita bertawakal, kita bergantung kepada Allah SWT ni, kadang-kadang kalau yang boleh saya faham lah, dalam kita mendidik manusia ni bukan sesuatu yang mudah lah, sebab kita nak harapkan orang tu ikut cakap kita. Tetapi macam kita katakan tadi, kalau tabiah ini bukan suatu benda yang semalam saya lecturer cakap, kalau macam orang nak makan makanan sunnah misalkan, makanan kesihatan misalnya madu dan sebagainya, bukan sekali makan dia boleh baik. Dia adalah satu proses yang berterusan. Proses nak bergantung kepada Allah SWT ni, nak menyerahkan hidup kita kepada Allah SWT ni, dia ada menjalani perjalanan yang pahit dan manis. Di mana kadang-kadang kita rasa macam Allah tak tolong kita, kita akan rasa macam Allah tinggalkan kita. Maka sebenarnya dia kena berterusan. Kita kena ajar manusia bahawa kita ini mesti sentiasa bergantung kepada Allah SWT, seperti mana kita macam baby lah, kita keluar dari perut mak kita dalam keadaan kita tidak ada apa-apa. Dan dia bukan satu benda yang boleh bagi formula pun sebenarnya. Dia adalah satu perasaan yang kita sendiri akan rasai dalam pengalaman yang kita lalui lah. Dia tak ada jalan-jalan pintas. Dia tidak ada macam kita sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil, automatik Allah akan bantu kita, dia tak. Dia akan melalui pengalaman-pengalaman. Akhirnya pengalaman yang akan ajar kita lihat, oh sebab begini Allah uji aku, oh sebab ini aku gaji. Kita akan nampak hikmah-hikmah tertentu selepas kita melalui perkara tersebut. Sebab tu ada Nabi kata apa, sabar itu adalah pada hentaman yang pertama, pada keadaan kita diuji itu. Masa itu sebenarnya yang kita patut sabar. Dan bukan satu perkara yang mudah, tetapi nak tak nak kita tetap bergantung pada Allah. Sebab kalau kita tak bergantung pada Allah, kita akan bergantung kepada perkara yang lain. Dan orang lain bila kita nak tolong kita, bukan semua orang ikhlas nak tolong kita. Ada orang tolong sebab ada reason, sebab ada keperluan tertentu. Tetapi Allah SWT bila tolong kita, dia tak ada keperluan lain. Dia hanya hendak kita bahagia di dunia, dia hanya hendak kita bahagia di akhirat. Baik, ada soalan satu saya terlepas pandang, tuan. Apa beza niat tawakal dengan qadar? Okey, ini soalan baru daripada Facebook Live, daripada Azimaira. Okey. Salam Ustaz, apa kaitan dengan takdir dan tawakal? Bukankah takdir telah ditentukan? Okey, silakan Ustaz. Okey, cantik. First kena faham apa tu qada dan qadar. Okey, qada ni ketentuan. Okey, qada ini ketentuan. Qadar itu adalah ukuran. Ukuran dalam bahasa Inggeris apa? Measurement. Measure. Okey. Tuan-tuan tahu, kita tak nak sebut nama brand dia, kita nak cakap apa? Paracetamol lah. Paracetamol. Okey. Paracetamol tu dia ada kadar dia. Kadar tu ukuran, Dia ada ukuran dia. So ada orang dia kena makan 500 mg baru dia akan lega. Dia kena makan Actifast baru boleh. Ada orang tak boleh, dia kena makan Abhamol 650. Ada orang kena makan 1000 gram baru dia punya kepala migraine dia boleh hilang. Itu masuk qadar. Betul, Allah telah tetapkan qadar dan qadar ini semuanya, itu kita yakin. Tetapi kena ingat, qadar dan qadar Allah tu banyak. Dan antara ketentuan Allah SWT ialah siapa yang minta dia akan dapat. Itu antara ketentuan. Misal, ada A, ada B. Allah bagi ketentuan A dengan B untuk saya. Allah kata A, kalau Haikal pergi keluar rumah ni, dia akan dapat nasi biryani. Okey. Kalau dia keluar, itu takdir pertama. Kalau B, dia tak keluar, dia tak apa-apa. Wife dia bagi roti bakar je. Okay. So dia buat pilihan. Dia nak keluar ke dia tak nak keluar. Dua-dua takdir Allah. Saya dapat ni bukan saya reka sendiri. Saya dapat ni apabila Umar Al-Khattab, bila dia nak masuk ke suatu tempat, apa sahabat bagi tahu tak boleh masuk, ada wabak. Satu orang sahabat kata, berkeras, dia kata, ya apa tu, Amirul Mukminin, kamu nak lawan ketentuan takdir ke? Merah muka Umar dengar perkara ni. Sebab dia orang beriman kan. Merah, dia sahabat Nabi besar tak? Yang antara orang yang dijamin masuk syurga. Ada orang macam nak cuba uji keimanan, seolah-olah nak cakap Umar ni tak beriman lah. Umar kata, aku bukan lari daripada takdir, aku lari daripada takdir yang satu lagi kepada takdir yang lain. Itu. Allah, kita kena yakin, Allah tetapkan terus. Tapi takdir Allah ni banyak. Dan antara takdir Allah, siapa yang minta Allah bagi. Allah ni atas ketentuan hamba-hamba dia. So apa kita sekarang bukan fikirkan soal Allah tetapkan takdir. Allah dah tetap satu ketentuan, Allah bagi peluang untuk kita bagi proposal kat dia. So bagi. Dia proposal ni orang kan kalau macam government ke bukan semua orang boleh dapat bagi tender.
ada orang tertentu, ada kriteria-kriteria tertentu. Sekarang Allah tak bagi kriteria. Allah kata siapa nak minta, minta aku akan bagi. Yang jadi masalah apabila orang tak minta sebab takdir Allah ni banyak. Macam saya katakan tadi kan, kalau Allah tentukan bahawa hari ke-11 baru kalian dapat, kalau kita buat ke yang ke-11 tu kita akan dapat. Tapi kalau kita stop, yang ke-10 yang kita stop, maka Allah akan pergi pada takdir yang Allah telah tetapkan. So takdir Allah ni adalah pilihan-pilihan takdir yang telah Allah tetapkan mengikut kadar-kadar tertentu. Misalnya hujan itu turun. Hujan turun, banyak kadar ini hujan akan turun menyebabkan tumbuhan-tumbuhan hidup. Kalau Allah lebihkan sikit kadar dia akan buat apa? Akan jadi banjir. So apa kita nak buat? Bila kita lihat macam seolah-olah takdir itu tidak menyebelahi kita, kita kena usaha lebih lah. Kita kena usaha lebih mengejar kepada takdir itu. Nabi kata apa? Sahabat pernah tanya, kenapa kita perlu usaha lagi? Sedangkan kita ni telah ditetapkan takdir. Nabi kata usaha ikhtiar, Allah akan mudahkan kita ke jalan takdir kita itu. Maksudnya takdir yang lain lah. Yang itu. Sebab tu Allah tetap jodoh. Semua orang ada jodoh. Saya ada 4 jodoh. Tapi setakat ni ada 1 je. Sebab saya tak cari lagi 3. Tak berani. Takut isteri marah. Cukuplah yang 1 ni. Sebab ada 4. Semua orang ada. Dia punya takdir dia. Suami ni boleh kahwin 4. Tapi tak semua orang kahwin 4. Semua orang kahwin 1. Ada orang tak kahwin pun. Sebab apa? Dia kena ikhtiar ke arah takdir dia. Jadi maksudnya takdir itu sendiri adalah bilangan-bilangan takdir yang dipilih, yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam, itu setakat yang kita boleh tahu dah, dan tentu saja kadar-kadarnya adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting kita ikhtiar. Dan wabillahi taufik wal hidayah, kita akhiri dengan surah Wal Asr dan bacaan tasbih kifarah.